Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan pengajian kita pada pagi ini. Baik, sebelum itu kita raikan teman-teman yang sudah dari awal tadi saya lihat masuk dan menceriakan ruangan komen kita ya pada pagi ini. Kita ada Liza, pertama sekali dia masuk, dia share saya nampak tadi. Kemudian dia pun komen, Assalamualaikum Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza, terima kasih kerana setia bersama dengan saya. Walaupun semalam dah jumpa, hari ini jumpa lagi. Alhamdulillah. Kita ada Kak Som kita, yang lama saya tak nampak dia ni kan. Mudah-mudahan sihat ya Kak Som. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Amin. Terima kasih Kak Som. Kita ada Kak Zah kita juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Zah. Kita ada siapa lagi? Oh, okey. Kita ada Kak Farida kita. Okey. Kak Farida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan jemaah-jemaah semua. Kak Johara. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Kak Jo. Kak Jo tak apa. Kak Jo. Asal boleh je main ringkaskan nama orang Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nur, terima kasih sambungan kita sekali lagi pada pagi ini. Kita ada Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Sabahul khair, sabahul nur. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB Live. Okay, admin siapa pagi ni? Ustaz Muslim, jangan lupa. Ustaz Muslim di belakang tabir kita ya pada pagi ini. Tadi dia kata Sahih Muslim tu berat macam dia. Assalamualaikum. Kita ada sama Kak Fauzia ni. Kak Fauzia, Assalamualaikum. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan sahabat-sahabat kuliah. Okay, yang dirahmati Allah. Semoga sihat-sihat walafiat. Amin, insyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi semuanya. Ada juga daripada sini Suharti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak Isa kita. Mak Isa macam dah lama tak nampak Ada Kak Gufran. Sihat ke tak ni Mak Isa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam saya dah 2 minggu tak nampak. Ke saya tak nampak ke macam mana? Ke sembunyi? Tak tahulah ya. So kita ada siapa ni? Radin. Assalamualaikum Ustazah, admin dan jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ni? Ustaz Muslim tak payah Ustaz Muslim. Kita ada Bella, kita ada Niza, kita ada As. Okey, baik semuanya lah. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan Alhamdulillah pagi ini kita bertemu untuk saya rasa amat berbesar hati ya sebab kita akan menyelesaikan perbincangan kitab kita Jami' Ulum wa Al-Hikam pada pagi ini. InsyaAllah tabarakallah akhirnya sudah sampailah ke muka surat yang terakhir bagi kitab tersebut dan saya amat mengharapkan muslimah-muslimah semuanya yang mengikuti pengajian kita sila letakkan di ruangan komen walaupun ni dah pengajian yang terakhir untuk kitab kita ini, sila letakkan di ruangan komen kita berada di muka surat yang keberapa. Mungkin ada teman-teman kita yang terlepas pandang ataupun yang baru mengikuti pengajian kita pada pagi ini dan mereka tak tahulah sekarang dah berhenti di muka surat yang keberapa ni. Letak di ruangan komen supaya kita dapat lihat jawapan yang diberikan. Muka surat terakhir Ustazah. Ya, muka surat terakhir. Tak ada, bukan. Muka surat yang terakhir. Tak, muka surat yang terakhir je blank dalam kitab saya ni. Okay, Nur. Page 444, first paragraph. First paragraph kurang tepat. Page ni betul. Okay, ada yang lain? Kak Som. Okay, Kak Som. Hadis 50, muka surat 444 Ustazah. Betul. Okay, ada yang lain? Sambungan muka surat 444. Okey, ramai yang sebutkan di sini muka surat 444. Okey, 444. Macam nak jual barang Ustazah Sakinah bagi ni 444. Okey, Kak Farida kata apa? Third paragraph. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Okay, Cik Salimah pun ada hari ni. Sorry last week tak dapat hadir. Okay, tak apa. Third paragraph 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, betul, betul, betul. Saza pula yang macam tak datang pula minggu lepas. Okay, okay. Kita lihat di situ, betul, betul. Okay, tak apa. Kita lihat slide pada pagi ini. Muka surat yang keberapa? Okay, betul tadi ramai yang menyebutkan kita berada di halaman 444, hadis yang ke-50. Cuma nak dimulakan dari muka surat yang keberapa, daripada perenggan yang keberapa tu saja kan yang menjadi persoalan. Tadi ada kata first paragraph, ada kata third paragraph. So which one yang kita nak sambung pada pagi ni? Nanti sekejap, saya kira lagi sekali. 1, 2, 3. Betul. Saya letak tarikh minggu lepas dekat situ. Baik, kita ada di sini muka surat 444. Kita akan mulakan perbincangan di paragraf ataupun di perenggan yang ketiga. Okey, di perenggan yang ketiga. Dan jangan lupa muslimah, pada hadis kita yang ke-50 membincangkan tentang zikir Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa hendaklah kita ni sentiasa membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Jadi daripada awal perbincangan pada minggu lepas ataupun 2 minggu yang sebelumnya, saya sudah menyenaraikan bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah sejak awal kita bangun tidur hinggalah seharian kehidupan kita dipenuhi dengan zikrullah, iaitu zikir kepada Allah. Zikir ni tak semestinya kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bukan itu saja, tapi zikir ini dia boleh kita masukkan dengan doa-doa harian yang kita baca. Contoh macam minggu lepas kita bincangkan tentang doa makan, ada doa sebelum tidur, doa masuk pasar kan, ada banyak doa ketika kita melihat orang lain terkena musibah. Jadi ada banyak doa yang telah kita bincangkan. Doa-doa ini merupakan antara bentuk kita membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan yang sama, sambungan daripada bagaimana kita ni dalam seharian kehidupan ia dipenuhi dengan zikrullah itu tadi. Dan di perenggan kita yang ketiga, kita baca di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menyenaraikan satu lagi keadaan di mana kita sebagai seorang muslimah boleh amalkan untuk menghiasi kehidupan kita dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini beliau sebutkan pada perenggan yang ketiga itu, dan disyariatkan pula berta'awudz. Berta'awudz ni maksudnya apa? Sila muslimah letakkan di ruangan komen, saya nak lihat jawapan. Bagi mereka yang tahu, berta'awudz. Apa maksud berta'awudz? Senyap. Senyap tu Ustaz Muslim yang jawab ni. Dan disyariatkan pula berta'awudz, iaitu memohon perlindungan kepada Allah ketika marah. Jadi persoalan saya, apakah ini maksudkan dengan ta'awudz? Mohon perlindungan, betul, mohon perlindungan. Baca a'udzubillah. Kak Som sebut di situ, baca a'udzubillah. Ada yang lain selain daripada jawapan Nur dan juga Kak Som? Mana yang lain pergi? Yang lain pergi mana yang lain? Ke beri salam tu bye-bye lah Ustazah. Assalamualaikum dah kita keluar lah. Macam tu. Baca ta'awuz. Kak Som sebut baca a'udzubillah. Okay. Mana tadi? Liza tak nak bagi jawapan Liza? Okay, Kak Aisyah membaca a'udzubillahi minasyaitan. Oh, dia tak habiskan. A'udzubillahi minasyaitan. Okay. Saya nak jawapan yang lain ada. Mas. Okay, Mas jawab apa? Ta'awuz baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baik, Kak Zah. Baru keluar jawapan semua. Sama macam Kak Som, Ustazah. Sama macam Kak Som. Aliza mohon perlindungan. Okay, Kak Jo, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okay, baik.
Sebenarnya jawapan ni tak salah, betul je semua ni. Okay, baca a'udzubillah itu kita kata versi paling pendek a'udzubillah. Okay, a'udzubillah. Tapi adalah kita nak mohon perlindungan kepada Allah ni daripada apa? Kan daripada apa? Kita kata a'udzubillah tu maksudnya aku berlindung kepada Allah. Tapi daripada apa? So kena dilengkapkan ni lafaznya. Jadi secara umumnya ataupun secara biasanya bila kita kata ta'awudz, ini adalah lafaz yang kita ucapkan memohon perlindungan sebagaimana Nur tadi sebutkan, kita memohon perlindungan Allah. Jadi bagaimana lafaz yang biasanya para ulama, majoriti para ulama sepakat bila kita kata kita baca ta'awudz, so di sini kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah antara bentuk ta'awudz yang biasa kita baca. Tetapi mana-mana doa yang mengandungi bentuk perlindungan ataupun lafaz yang kita ucapkan, minta kepada Allah agar lindungi kita daripada sesuatu perkara, mungkin kita minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada seksa kubur, Allah lindungi kita daripada mimpi buruk, contoh kan di sini Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada ketika marah. Semua ini adalah bentuk ataupun lafaz doa yang berbentuk ta'awudz. Okey, ada ungkapan ta'awudznya. Tapi secara umumnya kalau kita kata bacalah ta'awudz, kita dah faham dah. Maknanya di situ kita perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baik. Terus kita lihat di sini dia kata dan disyariatkan pula berta'awudz memohon perlindungan kepada Allah ketika marah. Okey, satu, ketika kita marah. Kemudian ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai dalam mimpinya. Ketika mendengar lolongan anjing dan ringkikan keldai di malam hari. Jadi ini adalah masa-masa di mana kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada perkara-perkara buruk yang mungkin terkandung ataupun terdapat pada situasi-situasi itu. Dan pada pagi ini saya nak bawa satu ta'awudz yang boleh kita amalkan, boleh kita baca. Bukan ta'awudz ketika marah, tetapi saya nak bawakan dengan ta'awudz ketika kita bermimpi buruk. Dalam doa ini ataupun dalam hadis ini, Nabi SAW ada menyebutkan begini. Maknanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ini ada mimpi buruk kan, apa yang perlu kita lakukan? Tak silap saya, bukan tak silap, memang betul lah saya ada ajar ataupun saya ada bacakan hadis ini ketika saya mengajar di Masjid Darul Ghufran pada minggu yang sebelum kita cuti lah. Jadi di sini kalau sesiapa yang pernah mengikutinya maknanya dah tahulah apa yang ingin disampaikan lah tentang hadis ini. Namun saya juga yakin sebab audiens saya berbeza pada pagi ini. Tak semuanya orang mengikuti pengajian saya di Masjid Darul Ghufran. Jadi saya bawakan sekali lagi hadis yang sama tentang doa ketika seseorang dia bermimpi buruk. Jadi dalam doa ini ada ta'awudz ataupun Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ataupun apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika dia bermimpi buruk. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, ar-ru'yal hasanatu minallah. Okay, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Mimpi yang baik adalah dari Allah. Bila kita tidur, kemudian kita mimpi yang baik, mimpi yang kita sukalah mimpi-mimpi yang baik lah, yang tidak menakutkan dan sebagainya, ia disebut sebagai mimpi datang daripada Allah. Jika kita rujuk dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW juga ada menyebutkan mimpi baik adalah daripada Allah, mimpi buruk adalah daripada syaitan. Okey, ada riwayat dan lafaznya yang sedemikian. Cuma dalam hadis yang saya bawakan di sini, dia tidak menyatakan mimpi buruk itu daripada syaitan. Okey, tak apa. Kita fokus kepada lafaz hadis ini di mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Mimpi yang baik ini adalah daripada Allah. Jadi, bila kita sebagai seorang muslimah, kita mimpi baik. Mimpi yang kita suka, yang menyenangkan, apa yang perlu kita ucapkan? Okey. Pertama sekali kita ucapkan falyahmadillah.
Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, Nabi SAW memerintahkan kita supaya kita memuji Allah. Maknanya kita ucap Alhamdulillah. Itu yang boleh kita lafazkan. Kita tidur, kemudian kita mimpi yang baik, kita ucap apa? Alhamdulillah. Okey, hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian dalam hadis ini Nabi kata fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jika seseorang dia mimpi yang baik, mimpi yang dia suka, fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Janganlah dia menceritakan mimpinya itu melainkan. Okey, ada pengecualian. Nabi kata, jangan kita ceritakan mimpi yang baik kepada sesiapa. Tapi kalau kita nak cerita juga, Nabi berikan pengecualian kepada siapa? Illa man yuhibbu. Kepada siapa yang dia suka, maknanya yang dia percaya. Kerana kalau kita rujuk dalam hadis dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga ada memberikan peringatan kepada kita. Nabi sebutkan, la taqsus ru'yak illa ala alimin aw nasihin. Janganlah kalian menceritakan mimpi kalian melainkan kepada orang yang mana kalian illa ala alimin, melainkan orang yang mana dia itu kita percaya sebagai seorang yang alim, okey, yang berilmu, dan juga nasihin, orang yang nak kita minta nasihat kepada mereka tentang mimpi itu tadi. Maknanya senang kata saya nak kata, di sini mimpi yang baik tidak boleh diceritakan kepada sebarangan orang. Ini adab ketika seseorang dia bermimpi. Kalau dia nak cerita juga, pastikan orang itu adalah orang yang dia percaya, yang dia sayang dan dia percaya, yang mana dia tahu orang ini berilmu dan dia tahu orang ini adalah orang yang mana boleh ada credibility, yang boleh memberikan nasihat, orang yang mana dipercayailah untuk yang tak mungkin mengkhianati dia ketika dia menceritakan mimpi tersebut. Ini kerana mengapa mimpi yang baik ini dia mudah-mudahan mengandungi maksud-maksud yang baik juga untuk diri kita. Dan kita tidak tahu siapa yang berdengki dengan kita. Mungkin dia tahu, oh ini mimpi macam ini kan, ni ada maksud yang baik. Kemungkinan besar bila dia tahu mimpi kita itu mengandungi maksud yang baik, dia mungkin boleh ada rasa khianat yang menyebabkan kebaikan mimpi tersebut dia rancang untuk hilangkan. Sebab mimpi ni biasanya dia jadi lambat sedikit kalau kita biasanya orang tahu begitulah kita mimpi hari ni tak semestinya hari ni jadi kan. Tapi mungkin setahun kemudian, mungkin 3 tahun akan datang ataupun mungkin minggu depan. Jadi orang yang tahu maksud mimpi itu, kalau dia dengki pada kita, dia boleh merancang untuk memusnahkan mimpi tersebut ataupun memusnahkan kebaikan yang ada pada mimpi tersebut. Sebab itu di sini mengapa Nabi SAW melarang kita menceritakan mimpi yang baik itu tadi kepada sebarangan orang. Melainkan kepada tiga insan itu tadi, illa man yuhib, melainkan kepada siapa yang kita cintai, kita suka, yang penting kita percayai, kepada orang yang berilmu dan juga kepada orang yang ingin kita mendapatkan hikmat nasihat daripada dia berkenaan dengan mimpi itu tadi. Baik, kita letak tepi tentang mimpi yang baik. Kita lihat di sini apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika seseorang dia bermimpi sesuatu yang buruk. Dan di sini Nabi SAW bersabda, wa idza ra'a ma yakrahu, jika sekiranya dia melihat ataupun dia bermimpi sesuatu ataupun perkara yang dia benci, yang kita tak suka, senang kata mimpi itu menakutkan, mengerikan, yang buat kita bangun, kita berpeluh-peluh ni, kita takutnya mimpi ni. Mungkin kena kejar dengan Mina Rockers ke apa kan? Mina Rockers, tahu Mina Rockers, dengan apa-apalah yang buat kita rasa takut sangat-sangat. Di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita falyata'awwadz billah. Okey, falyata'awwadz billah. Jika seseorang dia bermimpi buruk, maka hendaklah dia berta'awudz kepada Allah. Tadi saya tanya, ta'awudz tu maksudnya apa? Ramai yang telah memberikan jawapan kepada kita ialah memohon perlindungan kepada Allah dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila seseorang dia bermimpi yang buruk,
Bila dia terjaga, apa yang perlu dia lakukan? Hendaklah dia membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, "Falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan." Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mimpi buruk itu dan kejahatan syaitan. Nabi sebutkan, dan dari kejahatan syaitan. Kenapa? Kerana mimpi buruk kebiasaannya datang dari syaitan. Jadi kita kalau mimpi buruk ni, kita kena minta kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada permainan syaitan, daripada gangguan syaitan, daripada kejahatan dia, agar mimpi itu tidak mengganggu kehidupan kita. Sebab kita juga tidak nafikan ada orang bila dia mimpi buruk, dia teringat-ingat, lepas tu dia rasa tak keruan, dia rasa tak tenang kan, jiwa dia asyik teringat saja dengan mimpi tersebut yang menyebabkan dia rasa takut. Ini semua adalah permainan syaitan. Jadi sebab itu Nabi SAW perintahkan kepada kita, bacalah dengan bacaan yang dianjurkan di sini, iaitu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang mana Nabi kata di sini juga, okey, waliyatfil thalathan. Waliyatfil thalathan. Dan hendaklah dia meludah 3 kali. Dalam riwayat yang lain mengajarkan kepada kita, Nabi SAW menyebutkan hendaklah dia meludah ke arah kiri dia. Bila dia bangun tu tadi, dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian dia meludah ke arah kiri dia. Ludah ni maksudnya menghembus dengan hembusan yang memiliki sedikit air liur lah ya, bukan ludah betul-betul lah. Kalau ludah betul-betul tu dalam tandas. Jangan member sebelah, kalau ada kat sebelah tu pasangan kita mengamuk dia kan. Tiba-tiba pula awak ludah kat saya, dah jadi perang besar, tak tidur dah malam tu. Masih masalah pula ya. So di sini yang dimaksudkan dengan meludah ke arah sebelah kiri kita ini ialah dengan hembusan yang ada sedikit air liur. Begitu maksudnya. Wala yuhaddith biha ahadan. Sekali lagi, adabnya di sini, Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan kita ceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun. Sama kan dengan mimpi yang baik itu tadi. Mimpi buruk pun begitu juga. Kita tak kata, oh kalau mimpi baik tak boleh cerita, maknanya mimpi buruk boleh ceritalah ya. Tak, bukan begitu. Mimpi buruk juga Nabi SAW sebutkan di sini, Nabi kata jangan diceritakan kepada seseorang pun. Fa'innaha lan tadurrah. Jadi bila dia buat semua perkara ini, pertama tadi ya, dia membaca ta'awud. Kemudian dia meludah ke arah kiri dia. Kemudian apa lagi dia buat? Dia tidak menceritakan kepada seseorang pun. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga ada mengajarkan kepada kita, hendaklah dia bangun dan mendirikan solat. Okay, ada juga satu lagi adab ataupun satu lagi cara yang boleh kita lakukan. Kalau kita combinekan, kita gabungkan jadi cantik, lengkap semuanya. Okey, bangun, tidur, baca ta'awuz bila mimpi buruk, kemudian bangkit, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita boleh kita tadi baca ta'awuz, kita ludah dulu di sebelah kiri kita 3 kali. Kemudian kita bangun, bila kita bangun tu kita solat, kita ambil wuduk, kita solat 2 rakaat. Mohon perlindungan kepada Allah sekali lagi dalam solat kita. Kemudian kita ni nak tidur balik. Bila nak tidur balik, ada juga yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, hendaklah dia menukar posisi tidur dia. Kalau tadi kita mungkin masa kita mimpi tu kita tidur ke sebelah kiri, dia mengiring sebelah kiri, dan yang menyebabkan kita terjaga, mimpi buruk tu kan, kita terjaga, kita takut, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita kemudian menghembuskan di sebelah kiri kita dengan sebanyak 3 kali. Kita nak tidur balik, kita tukar posisi tidur kita. Okey, mengiring sebelah kanan pula. Kalau awal tadi kita tidur mengiring sebelah kanan, kita terjaga tadi, kita mengiring sebelah kiri pula. So kita menukar. Kifal yatahawwal. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata hendaklah dia menukar posisi tidur dia itu supaya di sini kita kata taklah teringat-ingat lagi keadaannya semikian sebab kita dah tukar keadaannya. Orang kata move on lah. Kita tadi kat sebelah sini kan, kita apa tukar sebelah sini pula. Tak nak lagi ingat-ingat apa yang berlaku tentang mimpi buruk tersebut.
So kita ada beberapa kaedah. Saya sebutkan sekali lagi, mungkin ada di kalangan jemaah yang boleh letakkan di ruangan komen untuk digabungkan semua tadi adab-adab kita ketika bermimpi buruk. Pertama, hendaklah dia membaca ta'awuz. Kemudian kedua, hendaklah dia menghembuskan ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Setelah itu dia bangun, ambil wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat. Kemudian setelah itu bila dia nak tidur kembali, hendaklah dia menukar posisi tidurnya. Seterusnya Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan ceritakan kepada sesiapa tentang mimpi buruk itu. Okey, jangan ceritakan pada sesiapa dengan mimpi buruk tersebut. Mudah-mudahan Nabi kata fa innaha lan tadurra. Sesungguhnya mimpi itu sesekali tidak akan memberikan mudarat kepada diri dia. Jadi ini adabnya ketika seseorang dia bermimpi buruk. Yang penting dalam konteks hadis ini yang ingin saya tekankan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar mengucapkan tadi satu, kalau sekiranya kita mimpi baik, mengucapkan hamdalah, iaitu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan alhamdulillah. Namun kalau seseorang dia bermimpi buruk, maka di situ Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita mengucapkan ta'awuz, iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, saya harap jelas ya tadi tentang kaedah-kaedah ataupun cara sunnahnya ketika seseorang bermimpi baik dan juga bermimpi buruk. Dan di situ yang penting Nabi SAW ada ajarkan kepada kita dengan ucapan dan lafaz zikir yang tertentu untuk dibaca agar mimpi buruk tersebut dapat tidak dapat memberikan mudarat kepada diri kita. Okey, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik, seterusnya kita lihat kepada perenggan yang berikutnya di muka surat 444. Baik, pada perenggan yang berikutnya, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menjelaskan, serta disyariatkan melakukan salat istikharah untuk memohon pilihan kepada Allah ketika bertekad untuk melakukan sesuatu yang tidak nampak pilihan terbaik baginya padanya. Jadi di situ dia ajar kepada kita satu lagi keadaan yang mana kita dalam kehidupan pasti ada pilihan yang ingin kita lakukan. Ada sesuatu yang ingin kita tetapkan, keputusan. Tapi kadang-kadang kita berbelah bahagi. Mana satu yang kita inginkan? Adakah A ataupun B? Okay, macam itulah. Adakah A ataupun B? A ni tengok macam sosol, macam okay. Lepas tu B ni macam okay lah, boleh-boleh. Tapi macam mana? Adakah dua-dua ni baik ataupun tak baik? So, dia ada banyak sangatlah ya dia punya permasalahan di situ dan dia sehingga dia tak mampu untuk buat keputusan. Namun di sini sebenarnya istikharah ni ialah setelah kita menetapkan apa yang kita inginkan. Mungkin ramai yang tersalah faham. Istikharah tu bila kita tak tahu nak pilih mana satu. Namun sebenarnya bila kita nak buat solat istikharah ni, kita dah tetapkan kita nak yang mana satu. Kemudian barulah kita buat solat istikharah dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang ada pada pilihan yang kita inginkan. Baik, ada sebuah hadis yang panjang berkenaan dengan solat istikharah ini. Yang panjangnya ialah bukan tentang solat tersebut, tetapi yang panjang ialah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan jangan lupa kita pun sedang membincangkan tentang zikir dan doa, maka sebab itu di sini saya pun ingin mengongsikanlah kepada semua berkenaan dengan doa istikharah. Dan mungkin ramai yang sudah menghafal, kan saya tak tahulah ada yang dah hafal ke, belum hafal ke kan. Tapi yang penting di sini saya nak bawakan bagaimana dalam sebuah riwayat daripada Jabir radhiyallahu an. Dia menceritakan tentang satu keadaan di mana Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tentang solat istikharah ini. Iaitu Nabi SAW di sini ya, Jabir dia ceritakan, seorang sahabat Nabi bernama Jabir radhiyallahu an, dia kata, kana Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah. Jabir radhiyallahu an dia cerita, Nabi SAW pernah mengajarkan solat istikharah ataupun istikharah kepada kami. Fil umuri kulliha, dalam setiap keadaan.
Maknanya nak buat apa-apa ni, Nabi banyak ajarkan kita supaya buat istikharah ni. Dan Nabi ajarkan sebagaimana kami ajarkan, Nabi SAW ajarkan kepada kami, kasurati minal Quran. Nabi ajarkan kepada kami sebagaimana Nabi ajarkan surah daripada Al-Quran. Okay, maknanya Nabi ajar betul-betul lah ni kan. Nabi mesti ajar betul-betul, tak ada main-mainnya. Tapi yang penting ialah kesungguhan Nabi ajar tu nak menunjukkan kepada kita, Nabi amat menekankan tentang solat istikharah ini kepada para sahabat. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu pun cerita. Jabir kata apa? Nabi SAW bersabda, "Idza hamma bil amri falyarka' raka'ataini." Jika seseorang ataupun salah seorang daripada kalian memiliki satu keadaan yang menyebabkan kalian ingin menetapkan satu keputusan, okey, yang mana keadaan itu penting. Idza hamma bil amri, dia ada satu kepentingan lah dalam satu urusan ini. Falyarka' raka'ataini, hendaklah dia melaksanakan solat, itu solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat ni boleh bacalah apa doa yang, apa surah yang kita nak baca, okey, tak kisahlah. Yang penting ada Al-Fatihahnya, ada surahnya kan. Tidak ada surah yang tertentu yang ditetapkan, yang dikatakan ialah solat 2 rakaat. Namun ada doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita yang boleh kita baca ketika kita memohon dalam solat istikharah ini. Jadi doanya agak panjang di situ. Saya pun dah letakkan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya sampai berpage-page dalam slide saya ni untuk memberikan kemudahan kepada muslimah semuanya supaya dapat amalkan. Jadi boleh dihafal doa ini kan, boleh dibaca kalau siapa yang tak tahu bahasa Arab, nanti boleh dibaca dalam yang telah saya romanizekan nanti ya. Di sini kita lihat doanya cantik sangat. Saya suka doa ini. Yang masya-Allah tabarakallah. Dan jangan lupa ya muslimah, doa istikharah ataupun solat istikharah ni bukan semata-mata kita ni nak apa ni? Ada orang minang kita ke apa ya, bukan itu. Selalu kita kata istikharah ni untuk orang nak kahwin. Orang nak ada jodoh ke apa kan, dia nak buat pilihan tentang jodoh. Bukan begitu. Tapi dalam setiap perkara. Kalau kita lihat dalam hadis ini disebutkan bahawa fil umuri kulliha. Jabir sebutkan Nabi ajarkan kepada kami untuk setiap perkara. Maknanya tak semestinya ketika kita ni nak memilih antara jodoh-jodoh yang ada. Jodoh-jodoh banyak betul ya. Antara jodoh-jodoh yang ada. Banyak betul macam diri orang masuk minang dia. Masya-Allah tabarakallah. Laku laris. Jadi di sini kita kalau apa pun perkara lah kan yang kita nak lakukan yang menyebabkan kita perlu buat keputusan. Kita dah tetapkan keputusan. Cuma kadang-kadang bila kita tetapkan keputusan tu, kita rasa kita tak yakin. So di sini, inilah masanya untuk kita melaksanakan solat istikharah. Minta kepada Allah supaya Allah tetapkan pilihan. Tetapkan pilihan yang kita dah pilih tu tadi. Dengan doa ini, kita minta kepada Allah, ya muslimah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dalam doa ini, kita minta kepada Allah, ya Allah sesungguhnya engkaulah yang menentukan. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah sesungguhnya aku ni minta satu pilihan dengan ilmumu. Maknanya dengan ilmu Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui tentang takdir kita, tentang diri kita, apa yang terbaik. Sebab tu di sini kita minta kepada Allah berkenaan tentang pilihan yang kita pilih itu tadi. Jadi, kita pun kata wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Okey, kalau kita lihat di sini ini dalam bahasa yang saya melayukan lah ya, bacaan bahasa Arab tu tadi. Okey. Dalam doa ini, kita lihat kepada terjemahannya sedikit demi sedikit saya nak bawa penjelasan tentang doa ini. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu.
kita nak pilih satu hal ini dan kita dah tetapkan dan kita minta kepada Allah, biarlah ini bertepatan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku memohon penetapan dengan kekuasaanmu dan aku memohon dengan kurniamu yang agung kerana engkaulah yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Tadi kita sebut apa? Fa innaka taqdiru wala aqdir. Engkau yang mentakdirkan, bukan aku yang mentakdirkan. Takdir hidup kita ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, muslimah. Ya, ia bukan di tangan kita. Ya, sebab itu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta supaya pilihan ini adalah pilihan yang terbaik untuk diri kita. Kemudian kita kata apa dalam doa ini? Engkaulah yang maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui apa-apa. Ta'lam wala a'lam. Engkau maha mengetahui ya Allah dan aku tidak mengetahui apa-apa. Dan engkau maha mengetahui dengan segala yang ghaib. Wa innaka anta 'allamul ghuyub, dalam doa ini kita kata. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui. Kita banyak perkara-perkara yang kita tak tahu. Benda ghaib ni yang akan datang kan. Yang 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Alam kubur. Ni semua benda-benda ghaib ni kita tak tahu. Adakah perkara ini boleh mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita? Untuk masa hadapan? Untuk alam barzakh kita contohnya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sebab ia berada di luar pengetahuan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib ini. Sebab itu di perenggan yang pertama dalam doa ini, kita sebutkan semua ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita sebutkan tentang pilihan kita. Maknanya kita agungkan Allah, kita puji Allah dalam perenggan yang pertama pada doa ini. Saya bahagi kepada 3 ya, sebab doanya panjang, saya bahagi kepada 3. Jadi dalam doa pada perenggan yang pertama, bahagian yang pertama, kita puji Allah, kita puja Allah, kita sebutkan tentang semua sifat-sifat Allah, keadaan Allah yang mana kita sebagai hamba tak mungkin memiliki semua itu. Sebab itu kita minta kepada Allah agar Allah tetapkan yang terbaik untuk diri kita. Barulah ya kita masuk kepada perenggan yang kedua dalam doa. Iaitu kita kata apa? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Atau qal fi ajili amri wa ajili. Jadi di situ ada 2 lafaz. Sama ada dia nak baca fi dini wa ma'ashi wa akibati amri boleh, atau dia nak baca fi ajili amri wa ajili. Dua-dua boleh. Okey. Tapi saya boldkan ataupun saya hitamkan yang itu untuk mudahkan ya pembacaan ataupun penghafalan doa. Jadi kita tak confuse nak baca mana satu. Namun kalau ada yang rasa nak baca dengan lafaz yang kedua, dipersilakan, tidak menjadi masalah. Kemudian pada perenggan yang kedua ini doanya ditutup dengan faqdurhu li. Maka takdirkanlah ia untukku. Dengan maksud pada perenggan yang kedua ini kita minta kepada Allah, ya Allah, jika urusanku ini yang kita pilih itu tadi, yang kita hendak tersebut adalah baik untukku dalam agama, kehidupan dan akibat urusanku. Maksudnya kita buat ini, dia akan memberikan hasil yang bagaimana? Adakah ia akan memberikan hasil yang baik dalam kehidupan kita? Ini dipanggil sebagai akibatu amri. Akibat pada setiap urusan aku. Atau berkata, ini yang lafaz kedua tadi atau dia berkata baik di dunia atau di akhirat. Faqdurhu li, kita minta kepada Allah, maka engkau takdirkanlah ia untuk aku. Kita minta jika urusan itu ya Allah, ia adalah urusan yang baik untuk saya, untuk dunia, untuk akhirat saya, untuk agama, untuk kehidupan saya dan semuanya. Dia baik untuk saya, maka engkau takdirkanlah ia untuk aku. Namun, kita juga ada sebutkan dalam doa ini pada perenggan yang terakhir. Yang mana kita kata, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Atau qal fi ajili amri wa ajili. Sekali lagi ya, lafaz itu boleh diubah. Sama ada nak baca yang saya hitamkan ataupun yang tidak dihitamkan, kedua-duanya dipersilakan untuk dibaca. Okey? Ataupun nak pilih pun boleh. Fasrifhu anni wasrifni anhu.
waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bih wa yusammi hajatahu. Wa yusammi hajatahu bukan doa, itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan seterusnya. Baik, pada perenggan yang terakhir ini dalam doa tersebut, Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan satu doa yang menutup perenggan pertama, perenggan kedua dengan satu permintaan. Kalau tadi kita kata kepada Allah, jika urusan itu baik, maka takdirkanlah ia untuk aku. Pada perenggan yang terakhir dalam doa ini, kita kata kepada Allah, jika urusan itu tidak baik, jika apa yang kita pilih ini tidak baik, ia tidak bagus, ia perkara yang buruk, kan? Yang mana kita kata sebaliknya, jika engkau mengetahui bahawa urusanku ini tidak baik untuk aku, agama aku, kehidupan aku serta akibat urusanku atau kehidupan aku di dunia dan di akhirat, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Kita minta Allah jauhkan perkara itu daripada kita dan perkara itu juga kita minta kepada Allah agar jauh daripada kita. Kemudian, kita kata kepada Allah, takdirkanlah untukku yang terbaik. Jadi bila perkara itu tak baik, yang kita minta kepada Allah, Allah hindarkanlah kita daripada perkara tersebut dan perkara tersebut pun pergi daripada diri kita. Last kali kita kata kepada Allah, maka dengan itu ya Allah, kau takdirkanlah apa-apa yang terbaik untuk aku. Kemudian, jadikanlah aku redha dengannya. Sebab biasanya bila kita minta yang ketiga ni, ia bukan sesuatu dalam pilihan kita. Okey, yang ketiga ni bukan daripada pilihan kita. Yang kita tak terfikir, yang kita tak terlintas dalam pemikiran kita. Jadi ini option yang ketiga, kita kata kepada Allah, kalaulah yang ni tak baik, Allah dah jauhkan, Allah bagilah mana yang terbaik. Dan kita last kali kita kata kepada Allah, summa raddini bih. Ya Allah, engkau redha supaya aku ni terima dengan apa yang engkau tentukan itu yang terbaik untuk aku, yang mana bukan dalam pilihan aku ini, ia adalah sesuatu yang aku redha kemudiannya. Dan di sini Nabi pun kata, lalu dia menyebutkan hajatnya. Setelah dia baca doa ini, kemudian barulah dia sebut apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang telah dia pilih itu tadi. Jadi ini cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ketika kita ni ada perkara yang menyebabkan kita nak pilih, kemudian kita dah pilih, kita nak mantapkan lagi pilihan tersebut. Pentingnya muslimah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita tersalah pilih. Ya, kita salah pilih. Tapi kalau sekiranya kita dah pilih, kemudian kita dah buat solat istikharah, tapi kemudian ia berlaku sebaliknya kan. Oh, rupanya saya memang salah pilih lah. Kita tak boleh salahkan solat istikharah ini ataupun doa kita. Ia sebenarnya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ujian dalam kehidupan seseorang. Bukan kita kata, oh lah Allah bagi saya benda yang tak bagus. Bukan begitu keadaannya. Ujian kita ni masing-masing dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala beri sesuatu yang kita inginkan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menguji dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau ia berlaku sebaliknya, mungkin kahwin tak bahagia, kahwin bercerai ke apa kan. Itu bukanlah kita kata, oh Allah salah pilih ke apa. Bukan begitu. Itu takdirnya. Begitulah perjalanan kehidupan dia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di Lauh Mahfuz. Jangan lupa, ujian ni semua adalah perkara yang baik untuk diri kita. Okay. Walaupun nampak ujian tu macam tak bagus, nampak buruk, tapi ada hikmah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Percaya kepada hikmah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan jalan yang lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran yang lebih baik juga. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada perenggan yang berikutnya di sini. Kemudian, muka surat 444 ya. Okey, sudah selesai kita bincangkan tentang doa istikharah tu tadi. Selesai, masuk kepada kitab sekali lagi. Kemudian wajib bertaubat dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dari segala sesuatu, dari segala dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan
aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi di sini last sekali dia berikan kepada kita dengan satu situasi di mana seseorang dia melakukan dosa. Tak kira sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dalam keadaan yang sebegini, seorang muslimah dia perlu memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 135. Okey. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Ni dua-dua adalah perkara dosa. Kemudian apa yang mereka lakukan? Pertama, zakarullah. Mereka menjadi insan yang mengingat Allah. Nampak ya? Zakarullah. Zikir, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia pun memohon keampunan Allah daripada dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa wa may yaghfiru dzunuba illallah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkannya di sini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang sedang mereka mengetahui. Okay, sedang mereka mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, orang yang mana dia buat perkara yang keji, dia melakukan perbuatan dosa yang menganiaya diri sendiri. Perbuatan dosa ni disebutkan perbuatan yang menganiaya diri sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri, kita sebut sebagai mereka yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kemudian bila dia buat dosa, zakarullah, dia ingat kepada Allah. Ingatan dia kepada Allah menyebabkan dia pun terus bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini, ini dipanggil sebagai kita menyebut istighfar. Pada tak silap saya minggu lepas ataupun 2 minggu yang lepas ataupun 3 minggu yang lepas, saya ada datangkan Sayyidul Istighfar, doa pagi petang yang boleh dibaca, yang dipanggil sebagai penghulu istighfar, untuk dibaca oleh kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjaminkan keampunan dosa dan syurga untuk orang yang membaca Sayyidul Istighfar tersebut. Jadi saya pun tak nak datangkan sekali lagi doa itu di sini. Nanti boleh refer kepada nota kita pada perbincangan-perbincangan yang lepas pada topik ataupun pada tajuk Sayyidul Istighfar yang telah saya tampilkan ni dalam sesi perbincangan yang lepas lah. Saya tak ingat perbincangan 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, mungkin antara itu. So boleh refer balik kepada rakaman kita untuk kuliah-kuliah yang lepas tentang Sayyidul Istighfar. Boleh baca doa itu untuk diamalkan sebagai zikir kita, kerana kita ni manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam dia ada melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara caranya ialah orang yang setelah dia bertaubat taubatan nasuha, iaitu taubat dengan sebenar-benar taubat, ialah dia memperbanyakkan istighfarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya di sini dia tutup subtopik di sini dengan satu perenggan yang ringkas yang mana dia kata siapa yang konsisten di atas itu, nescaya lidahnya sentiasa basah dengan berzikir, iaitu mengingat dan menyebut Allah dalam setiap keadaan. Maknanya mereka yang mana kan bila mereka konsisten, iaitu daripada awal daripada dia nak tidur, kita dah bincangkan daripada orang tu dia nak tutup mata dia waktu dia nak tidur, ada banyak doa yang dia baca. Kemudian masa dia tidur pun bila dia terjaga ada doanya. Dia bangun daripada tidur pun ada doanya.
lepas solat ada doanya, seterusnya lah sampailah kan dia menjalani kehidupan sehariannya, sampailah dia nak tidur lagi, cycles dia sama. Dipenuhi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kata apa? Siapa yang konsisten di atas doa dan zikir sehari-hari itu tadi yang kita lakukan, yang dah kita pelajari, daripada kita nak tutup mata tu sampailah kita celik mata, sampai hilanglah suara-suara kan. Di situ kita dapati orang ini ataupun kalaulah kita berusaha ke arah sedemikian, kita berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang mana konsisten, yang istiqamah untuk membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Okey, baik. Seterusnya, subtopik kita yang terakhir pada pagi ini bagi menutup perbincangan dalam kitab kita, Jami'ul Ulum Al-Hikam. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia kata apa? Nabi menyukai zikir dan doa yang simple. Okey, ejaan simple ya, itu simple bahasa Indonesia. Yang simple namun bermakna luas. Okey, Nabi SAW suka zikir yang simple. Nabi SAW seboleh mana Nabi bila berdoa kepada Allah, doanya ringkas-ringkas sahaja. Kebanyakan doanya. Contoh saya kata doa yang paling banyak Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa yang antara doa yang paling banyak Nabi SAW baca. Pendek, ringkas, kan? Minta kebaikan dunia dan akhirat dan minta perlindungan daripada azab api neraka. 3 perkara itu saja. Nabi sentiasa simple doa itu tapi sentiasa Nabi SAW baca. Contoh doa lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga adalah doa yang antara doa yang paling banyak Nabi SAW baca. Ringkas, padat. Dia tak berjela-jela. Ini maksudnya simple. Sebab itu di sini Aisyah radhiyallahu anha dia ada sebutkan. Dia kata apa? Kana yu'jibuhul jawami'u minad du'a wa yad'u ma baina dhalik. Dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW senang. Maknanya Nabi suka dengan doa yang ringkas tapi memiliki makna yang dalam dan luas. Dan baginda meninggalkan yang selain itu. Maknanya kalau diberikan pilihan, di sini maksudnya Aisyah nak kata, Nabi dia lebih suka doa dengan sesuatu yang ringkas, mudah, senang hafal. Ya, dia tak berjela-jela. Kerana satu je kita kena pegang begini muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang takdir kita. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa sebenarnya yang ada di sebalik hati kita. Jadi, kita minta kepada Allah dengan doa yang simple. Doa yang mana kita yakin bila doa ini dilantunkan, dibaca, Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita inginkan. Contoh, kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini dengan kebaikan. Doanya umum, tapi ada banyak kebaikan yang kita inginkan di dunia ini. Kan? Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan anak, kan? Kebaikan pasangan, kebaikan ibu bapa, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam ekonomi. Banyak kekayaan, banyak benda yang kita inginkan. Tapi Nabi SAW, bila Nabi sebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah, simple saja. Tanpa diletakkan berjela-jela lah. Kalau kita nak kata, ya Allah kau bagi tu begini. Banyak sangat lah kan. Banyak sangat yang kita inginkan. Sebab itu di sini, Aisyah kata apa? Nabi suka doa yang simple. Sebab itu kalau kita lihat doa-doa yang banyak kita pelajari, selain daripada doa istikharah tadi, panjang juga lah ya. Tapi di sini saya nak kata, kebanyakan doa yang kita pelajari adalah doa yang ringkas. Namun mengandungi maksud yang begitu luas, yang begitu dalam. Jadi inilah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam kitab kita ini ada menyebutkan kepada kita dengan satu keadaan tentang Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah radhiyallahu anha ya muslimah, kalau kita lihat di perenggan kita di muka surat kita yang terakhir di sini, muka surat 445. Didatangkan kepada kita dengan sebuah riwayat hadis tentang keadaan Juwairiyah radhiyallahu anha. Okay, Juwairiyah radhiyallahu anha ni adalah isteri kepada Nabi SAW. Yang mana dalam keadaan ini disebutkan anna Nabiy SAW kharaja min indiha bukratan hina
salla subha wa hiya fi masjidiha. Nabi SAW pernah satu hari Nabi keluar dari sisinya, maknanya daripada dia lah di satu pagi hari ketika hendak solat subuh. Jadi Juwairiyah ni solat dekat rumah. Okay, Nabi solat di masjid. Nabi keluar ke masjid untuk solat subuh. Sedangkan dia di tempat solatnya. Juwairiyah dekat tempat solatnya lah, maknanya dekat tempat yang dia duduk tu. Nabi SAW kemudian kembali setelah waktu duha. Jadi lepas pada waktu duha ni, Nabi balik rumah. Nabi tengok Juwairiyah masih lagi berada di tempat yang sama. Dia duduk di atas sejadah dia. Kita bayangkan kalau kita azan pukul 5, nak dekat pukul 6 gitu azan kita kan subuh. Lepas subuh mungkin dalam 6-10 minit, 6-5 minit tu kan. Bermula daripada 6-5 minit sampailah ke waktu duha. Waktu duha tu nak agak-agak dalam pukul 8, 9, 10. Kalau ikut konteks kita lah hari ini. Masanya panjang tu. Nabi balik pada waktu duha ni, Nabi tengok dia masih lagi di tempat yang sama. Jadi Nabi tanya kepada dia, mazilki alal halil lati faraqtuki alaiha? Nabi tanya kepada dia, kamu masih lagi di tempat sini sebagaimana aku tinggalkan engkau tadi untuk solat subuh? Jadi Juwairiyah ni kata apa? Na'am. Qalat na'am. Ya. Saya tadi engkau pergi untuk solat subuh. Macam tu, kat sini aku duduk, dekat sinilah engkau balik, macam inilah. Maknanya dia tak berganjak. Dia tak bangun daripada sejadah dia tu tadi. Kemudian Nabi pun kata kepada dia, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti munzul yawma la wazanathunna. Nabi kata kepada dia, aku telah mengucapkan, maknanya zikir ini mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Setelah meninggalkanmu, maknanya sejak Nabi tinggalkan dia tadi, Nabi ada baca 4 kalimat ini sebanyak 3 kali, Nabi kata. Yang mana kalimat yang aku baca itu tadi, kalau ia ditimbang dengan apa-apa yang engkau baca daripada pagi subuh tu kan, lepas solat subuh tu sampailah waktu duha ini, maknanya panjang tu kan, ia akan, kalau ditimbang, ia akan jadi setanding. Baca zikir yang pelbagai macam berjam-jam dengan membaca satu zikir ini, timbangannya sama. Tapi simple, zikirnya simple yang Nabi SAW nak ajarkan kepada Juwairiyah. Jadi Nabi kata kepada Juwairiyah, dalam hadis ini Nabi sebutkan kepada dia, Nabi kata kepada dia, sekejap ya, saya gerakkan diri saya kejap. Nabi kata kepada dia, zikir ini kamu baca. Bila kamu baca zikir ini, dia akan menjadi zikir yang mana kalau ditimbang setanding dengan apa yang kamu habiskan masa tu tadi kan, daripada lepas subuh tu sampailah, daripada waktu subuh tu sampailah masuk waktu duha ni, yang berjam-jam tu tadi. Tapi zikirnya simple. 4 kalimat dibaca sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ringkas, padat, dan ia lebih berat daripada, kalau ditimbang, nak dibandingkan dengan apa yang dibaca oleh Juwairiyah daripada subuh hinggalah ke waktu duha. Nabi kata, aku baca ni je. Aku baca ini saja. Yang mana aku baca, ia setanding dengan apa yang kamu baca. Yang mana maksudnya, Maha Suci Allah dan segala puji kepadanya sebanyak makhluk itu ciptaannya dan keredaannya seberat timbangan arasnya dan keluasan kalimat-kalimatnya. Hadis ini, ia menjadi bukti kepada kita. Nabi SAW, dia tidak mahu memberatkan umatnya. Betul, kita dalam keadaan yang mana tadi kita sebutkan daripada awal ni kan, kita mesti membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Tapi adakah Nabi SAW memberatkan umatnya untuk berzikir kepada Allah? Tidak. Nabi SAW dalam keadaan Nabi mengajarkan kepada kita dengan zikir-zikir baginda, zikir-zikir ini kebiasaannya adalah zikir yang simple, dia senang nak kita hafal, kan? Kemudian dia tak berjela-jela. Namun kebiasaannya juga
zikir-zikir Nabi SAW yang simple, ringkas dan padat ini mengandungi keutamaan atau fadilat yang berlipat ganda. Sebab itu pentingnya kita beramal dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, contohnya antaranya ialah zikir yang disebut ataupun yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Juwairiyah radhiyallahu anha. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat memberikan motivasi kepada semua untuk beramal soleh, untuk terus-terusan menjadi muslimah yang membasahkan lidahnya dengan zikrullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita sepanjang kita membincangkan kitab kita ini. Dan alhamdulillah selesai, saya pun tutuplah kitabnya sampai lunyai lah kitab saya ni. Alhamdulillah, saya tak tahu berapa tahun ni pegang kitab ni, daripada lama juga, mungkin nak dekat 4-5 tahun, mungkin kan, wallahualam, ke 3 tahun, wallahualam, saya tak ingat. Tapi yang penting agak lama sebelum pandemik, sampailah nak jadi dah pandemik dah, sampai booster dah ketiga dah kan, barulah kita selesai alhamdulillah ni. Alhamdulillah, maknanya masya-Allah barakallah, selesai kita satu kitab kita baca ni, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati setiap perbincangan yang terdapat dalam kitab ini, yang menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang ingin beramal dengan setiap apa yang terkandung dalam kitab tersebut, yang kita hafalkan hadis-hadisnya, yang kita fahami bagaimana syarah yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab kita ini. Senang kata kita belajar hadis 40 lah, ya, cuma kita guna kitab syarah oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam hasil usahanya untuk mensyarahkan hadis-hadis 40 ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-terusan mempelajari ilmu agama. Dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tahu ramai yang nak tahu kita apa yang akan digunakan pada minggu hadapan. Kita akan mula membincangkan kitab Sahih Muslim. Okey, saya bawa satu kitab. Tadi Ustaz Muslim kata kitab tu berat. Betul lah. Kitab tu memang berat. Memang berat pun kitab ni. Kejap ya. Saya lupa dia nak bawa turun. Kitab ni memang berat. Ya. Tapi insya-Allah kita akan saya akan usaha untuk bawa perbincangan kitab ini seringkas mungkin untuk setiap hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini. Dan syarahnya lah syarah daripada Imam An-Nawawi. Sebab begini ya muslimah, saya rasa kita sebagai seorang muslimah perlu membiasakan untuk membaca kitab-kitab yang berat, kitab-kitab yang telah diusahakan oleh para ulama. Imam An-Nawawi bukan sebarangan ulama ni kan, yang telah berusaha untuk mensyarahkan hadis Nabi SAW. Takkan sampai bila kita nak belajar hadis 40 kan? Sampai bila kita asyik nak pegang hadis yang sama saja? Jadi tak salah ya untuk kita berjinak-jinak, untuk kita membuka kehidupan kita ini, bukalah jiwa kita untuk mendekatkan diri dengan hadis Nabi SAW pada satu yang lebih mendalam sedikit. Tapi jangan risau, saya walaupun kitabnya, kalau siapa yang biasa belajar dengan saya tahulah ya, dia kitabnya berat macam mana pun, insya-Allah perbincangan yang saya bawa dia akan ringan. Jadi kitabnya dia ada banyak jilid, saya akan bawa jilid yang pertama. Bukan bermula daripada mukaddimah tapi bermula daripada kitab iman. Kita akan terus masuk pada kitab iman. Kau dah ada babe. So kitab ni dulu saya pernah bawa di satu tempat, cuma dia tak selesai. Jadi saya rasa tak salah untuk saya buka kembali kitab ini sebagai satu permulaan secara umum kepada semua. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang nak mendapatkan kitab ini, saya tak pasti boleh cuba tanya dengan Muslim Media, sebab saya pernah tanya di Muslim Media, mereka kata mereka tak bawa masuk sejilid kerana ia didatangkan secara berjilid-jilid. Okey, tapi boleh cuba ke website Darussunnah untuk dapatkan, sebab saya pernah order kitab ini satu jilid dan dia hantar ke rumah. So boleh pergi ke website Pustaka Darussunnah ini, order langsung daripada website dia ataupun WhatsApp senang. WhatsApp langsung pada penerbit kitab ini dan dia akan hantar ke rumah. Adalah dia punya ongkosnya lah kan, dia punya postage tu berapa,
nanti boleh tanyalah dengan dia sebab saya tak mengusahakan untuk bawa masuk kitab ini. Dan kalau mungkin ramai, mungkin ada di kalangan muslimah-muslimah di sini yang rasa nak order secara berkumpulan, mungkin boleh cuba kontak dengan Muslim Media, boleh cuba minta mereka agar usahakan untuk bawa jilid yang pertama sahaja. Okay, kitab ni cukup tebal ya muslimah. Saya tak tahu ni bila. Kalau kitab yang tipis ni pun nak habis tu bertahun-tahun, kitab ini wallahu alam lah ya bila boleh habisnya. Sebab tu saya cuma nak fokus pada jilid yang pertama, kitab iman sahaja untuk permulaan. Okey, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan mula dengan kitab ini. Saya ada, okey tak apalah, itu nanti saya akan sebutkanlah nanti. Sekarang tak naklah ya, nanti dia jadi masalah lain. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan dengan perbincangan kitab yang baru, kitab iman, kitab Sahih Muslim syarah oleh Imam An-Nawawi, pustaka Darussunnah di sini jilid yang pertama untuk hadis-hadis yang terkandung dalam kitab iman. Mudah-mudahan perbincangan kita akan lebih meriah, lebih menarik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan memberikan motivasi diri untuk terus-terus beramal dan berada di atas jalan ketaatan. Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.